Sebenarnya orang yang dengar ayat Quran, orang yang baca Quran, menjadikan seseorang itu pemikiran yang sangat kritis, sangat aktif, dan sentiasa dia akan berfikir kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Dan setiap pertanyaan kita terhadap apa yang kita baca biasanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita mula membaca satu helaian demi satu helaian, satu helaian demi satu helaian, setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Ini sifat yang kena adalah dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, kita malam ni kita sambung perbincangan kita daripada surah Al-Baqarah ayat 164, iaitu kita bermula daripada ayat 164 dan kita akan tengok sehingga beberapa potong ayat yang sempat kita baca, insyaAllah. Suara saya clear ke? Clear, insyaAllah. Jadi kita tengok halaman yang ke-25. Halaman ke-25 bermula daripada ayat 164. Kita baca dulu, kemudian kita susuli lepas tu dia punya penjelasan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul Azim.
Okey, sadaqallahul azim. Tak ada pula. Bismillah, bismillah. Okey, bismillah. Sadaqallahul azim. Okey, kita tengok penjelasan daripada ayat boleh. Tak apa. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Boleh Okey. Okey, pada ayat 164 ini adalah ayat-ayat dalil. Dia panggil ayat-ayat dalil akli afaqi, iaitu ayat-ayat dalil yang manusia boleh gunakan akal dia dan lihat dengan mata kepala dia akan kejadian ciptaan Tuhan selain daripada tubuh diri dia. Kerana pada tubuh diri kita pun ada dalil-dalil akli yang boleh kita lihat akan kebesaran dan keagungan Allah. Selain daripada tubuh kita, ciptaan-ciptaan lain seperti langit, bumi, pertukaran siang dan malam ini adalah juga dalil kebesaran dan keagungan Allah. Dia panggil dalil akli afaqi. Allah Subhanahu Wa Taala buat dalil ini selepas daripada dia membuat dakwaan. Dakwaan tu kita dah baca pada pertemuan lalu, iaitu pada ayat 163, iaitu Allah Ta'ala membuat dakwaan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan hanya dia, dan dia yang merupakan ilah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu yang bersifat penyayang dan juga yang mengasihani. Ini dipanggil ayat-ayat dakwaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat dakwaan bahawa dialah ilah. Maka ayat 164 bukti. Jadi setiap dakwaan maka disertakan dengan bukti. Bukti tidak ada Tuhan melainkan hanya dia. Apa bukti dia? Maka bukti dia kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dan juga bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perselisihan malam dan juga siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan juga kapal yang berlayar di laut yang membawa barang yang memberi manfaat kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang telah diturunkan Allah daripada langit, daripada air hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka dengan sebab air hujan itu Allah Ta'ala telah hidupkan bumi yang sebelumnya dia mati, iaitu bumi yang mati disebabkan kerana tidak ada hujan, bumi yang kering kontan dengan sebab tidak ada hujan, maka Allah Ta'ala turunkan hujan, maka menjadi dia hidup, menjadi dia subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan juga makanan bagi penduduk di bumi. Dan Allah kata wabatha fiha min kulli dabbah, dan Allah Ta'ala kembang biak padanya daripada tiap-tiap binatang yang melata. Yang ini dengan sebab hujan turun, bumi menjadi subur dan hidup dan memberi makanan kepada penduduk-penduduk bumi termasuk haiwan, maka menjadikan penduduk bumi itu berkembang biak. Wa tasrifir riyah, dan juga pertukaran angin, yakni pertukaran angin ataupun pertukaran musim. Wastahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard,
dan awan yang ditundukkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Allah kata kesemua itu la ayatin, adalah merupakan tanda-tanda liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mahu berfikir menggunakan akalnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membawa dalil-dalil betapa Allah adalah merupakan Rabb, merupakan ilah. Kerana tidak ada satu orang pun yang boleh mencipta langit, tidak ada satu orang pun yang boleh mencipta bumi, tidak ada satu orang yang boleh menukar gantikan malam dan siang, dan tidak satu orang pun yang boleh jaga keselamatan kapal yang berlayar di atas laut, dan tidak satu orang pun yang boleh menurunkan hujan daripada langit. Dan Allah jugalah yang menghidupkan bumi yang mati dengan sebab hujan itu, dan Allah jugalah yang menyuburkan bumi, menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan kepada penduduk-penduduk bumi. Dan Allah juga yang menukarkan kitaran musim, sehingga ada di kalangan manusia mengalami musim panas, ada ketika manusia mengalami musim sejuk, ada ketika manusia kemarau, ada ketika manusia mengalami musim tengkujuh. Semua itu Allah yang buat. Dan juga angin atau awan yang mana Allah Ta'ala tundukkan dia berlega-lega di antara langit dan bumi. Dan kesemua itu supaya manusia dengan akal dia, dengan mata yang dilihat, maka dia menyadari bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb, dan tidak akan dia sembah, tidak akan dia puja, tidak akan dia seru selain daripada Allah. Kerana selain daripada Allah tidak mampu untuk melakukan kesemua perkara-perkara tadi. Termasuk malaikat tak mampu melakukan perkara itu, termasuk malaikat-malaikat, nabi-nabi, wali-wali, dan semua yang diseru dan dipuja selain daripada Allah, termasuk Nabi Isa yang dipuja, Nabi Uzair yang dipuja, Maryam yang dipuja, kesemua itu adalah makhluk, dan tidak ada satu pun daripada mereka yang melakukan perkara sedemikian. Maka jelaslah pada ayat ini Allah merupakan ilah dan juga Rabb kepada manusia. Cuma pada ayat 165, dalam keadaan Allah Ta'ala menerangkan kepada manusia ilah itu hanya dia, yakni Allah, tapi tetap juga ada daripada kalangan manusia yang menjadikan selain daripada Allah sebagai ilah, di atas sebab kedegilan, di atas sebab kesombongan dan sebagainya. Kata Allah, wa minan nas, dan setengah daripada manusia, may yattakhidhu min dunillah, yang mana mereka menjadikan selain daripada Allah andadan sebagai sekutu, yakni untuk dia ibadatkan, untuk dia puja dan seru, untuk dia minta selain daripada Allah. Yuhibbunahum, dan mereka menyintai sekutu Allah itu kahubbillah, sebagaimana mereka menyintai Allah, yakni sebagaimana mereka menganggap Allah sebagai ilah, sekutu-sekutu yang mereka puja dan seru ini juga mereka anggap sebagai ilah. Sebagaimana mereka berdoa juga kepada Allah, maka begitu juga mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka minta kepada Allah, selain pada Allah pun mereka juga minta. Ini di antara kesyirikan yang dilakukan oleh manusia-manusia disebabkan kerana kedegilan. Kerana orang-orang yang melakukan syirik ini, dia tak boleh bawa bukti pun. Yang dia puja, yang diseru selain daripada Allah itu boleh melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Allah. Dia tak boleh nak buktikan. Tetapi kerana sifat degil itu masih lagi berada pada hati-hati mereka, walaupun dibawa berbagai-bagai dalil dan bukti Tuhan hanya Allah, tetap juga dia puja dan seru selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manakala orang-orang beriman kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman pula asyaddu hubban lillah. Mereka sangat-sangat cinta hanya kepada Allah. Cinta hanya kepada Allah, yakni ketika mana mereka melakukan ibadat semata-mata kepada Allah sahaja. Ketika mana mereka berdoa, doa kepada Allah sahaja. Ketika mana mereka menyuruh dan memuja, hanya kepada Allah. Ketika mana mereka meminta, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mereka minta selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Allah beritahu kedegilan yang berlaku ini sebab apa? Sebab belum nampak azab. Belum nampak azab. Kalaulah mereka nampak azab, nescaya mereka tak akan melakukan perkara sedemikian. Kedegilan di dunia bukan kerana tidak nampak kebenaran, bukan tidak jelas kebenaran, tetapi kerana kedegilan dan kesombongan. Tetapi kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan azab itu di dunia lagi, nescaya mereka tak akan melakukan perkara sedemikian. Tengok kata Allah, walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab. Kalaulah orang-orang yang zalim itu mereka melihat, idh yarawna al-'adzab, ketika mana mereka melihat azab di hari akhirat nanti. Muqaddar di dekat situ, nescaya mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kalaulah orang-orang musyrik itu awal-awal dia nampak azab Allah, nescaya dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tuan-tuan, keadaan itu takkan berlaku lah. Kenapa? Kerana dunia ini adalah ujian. Dalam masalah iman, manusia ni memang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebebas-bebasnya pilihan untuk memilih. Sama ada dia nak memilih iman ataupun dia nak memilih kekufuran, terpulang. Cuma bersama dengan manusia itu diberi panduan, yakni panduan daripada kitab wahyu. Sepanjang zaman Allah Ta'ala turunkan Nabi, bersama dengan Nabi ada wahyu, dan wahyu itulah yang menjelaskan kepada manusia mana betul, mana salah, mana hak, mana batil dan sebagainya. Cuma atas manusia untuk memilih apakah pilihan yang dia nak pilih setelah dalil dan juga hujjah dibentangkan kepada mereka. Kalau dia pilih iman, maka di hari akhirat dia akan selamat. Kalau dia pilih kufur, maka di hari akhirat dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kata, annal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya seluruh kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pada hari akhirat nanti. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah syadidul azab, sangat keras akan azab yang menanti di hari akhirat nanti. Ayat 166, keadaan di hari akhirat. Keadaan di hari akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, setelah manusia dinampak azab di hari akhirat nanti, masing-masing berlepas diri daripada yang dia pernah suruh dulu. Malahan masing-masing berlepas diri daripada pengikut-pengikut dia. Di dunia boleh jadi berbangga ramai pengikut, di dunia boleh jadi berbangga ramai anak-anak murid, sedangkan dia membawa anak murid dia kepada kesesatan. Tetapi apabila dia nampak azab di hari akhirat, Allah kata masing-masing ketua-ketua yang membawa kepada amalan sesat ini berlepas diri daripada pengikut-pengikut masing-masing. Kata Allah, istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika mana telah berlepas diri orang-orang yang diikuti daripada mereka yang mengikuti. Yang ni di dunia pakar-pakar cari follower. Kalau kurang follower, rasa tak bangga. Tapi kalau ramai follower, berbangga. Tapi konten yang dibuat tidak pada Allah pun. Ada orang follower dia sampai ratus ribu, juta-juta. Tapi konten semua konten yang bawa manusia kepada api neraka. Di dunia dia berbangga, tapi penyesalan itu berlaku di mana? Di hari akhirat nanti. Sehingga Allah beritahu pakar-pakar tak mengaku. Dia bukan pengikut saya.
saya tak pernah ada pengikut pun. Dia semua dakwah palsu saja. Bila dia berlepas diri daripada pengikut dia, Allah kata wara'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mereka melihat azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka di atas perbuatan kufur dan sesat mereka itu, dan wa taqatta'at bihimul asbab, ketika di hari akhirat nanti terputus bersama dengan mereka segala asbab-asbab yang boleh melepaskan mereka daripada api neraka. Ini apabila tak nampak asbab yang boleh menolong dan nampak betapa dahsyatnya azab di hari akhirat, ketua-ketua atau orang-orang yang membawa ajaran-ajaran sesat, kumpulan-kumpulan kufur dan sebagainya, masing-masing berlepas diri. Maka sebab itu untuk orang yang ramai pengikut, macam imam, orang yang diikuti, makmum yang mengikuti, tapi bukan teguran pada imam sinilah, umum, imam secara umum lah. Apabila dia nama imam, sebenarnya dia kena usaha jaga segala perkara. Supaya apa? Supaya dia tu menjadi ikutan untuk semua perkara-perkara yang baik saja. Supaya dia tu menjadi contoh dan tauladan untuk perkara-perkara yang menepati nas Quran dan juga sunnah. Kalaulah dia buat satu perkara yang tidak ada kaitan dengan syariat, malahan boleh jadi dianggap sebagai salah pada syarak, kemudian diikuti pula, dan orang yang mengikuti pula menganggap tidak bersalah. Kenapa tak salah? Tu imam buat takkan salah. Sebab itu tu imam dia kena hati-hati, kerana gelaran imam adalah orang yang diikuti, dia menjadi contoh tauladan. Ataupun gelaran ustaz buat takkan salah, kami ikut saja ustaz, itu sebagai contoh. Tuan-tuan, di dunia penyesalan itu tak nampak, tak zahir kerugian di dunia tu. Bila zahir kerugian? Di hari akhirat nanti. Zahir penyesalan di hari akhirat nanti. Maka orang yang dianggap sebagai orang yang berpengaruh, orang yang ada pengaruh, pastikan setiap pengaruh yang dibuat tadi yang membawa manusia kepada Allah. Jangan dia menjadi asbab orang datang kepada api neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Allahumma amin. Begitu juga tuan-tuan, kita semua bapa-bapa, bapa-bapa ni adalah merupakan imam kepada isteri, imam kepada anak-anak. Maka sebab itu pastikan setiap yang kita buat adalah merupakan contoh yang boleh bawa anak kita kepada jannah. Jangan kita bawa satu contoh yang tak bagus dan anak kita pun menjadikan hujah dan dalil. Kenapa apa buat? Dah bapa saya buat. Ini hujah dan dalil bagi anak, maka dibimbangi takut kita sangkut di hari akhirat nanti. Tak boleh tu. Kemudian setelah ketua-ketua, imam-imam, orang yang berpengaruh ini berlepas diri daripada pengikut-pengikut dia, Allah kata pengikut-pengikut pula minta pada Allah untuk kembali ke dunia supaya dapat berlepas diri pula daripada orang yang dia ikuti. Yang kata Allah, wa qala alladhina taba'u, dan berkata orang-orang yang mengikuti, banyak pengikut-pengikut dia kata pula, lau anna lana karratan, kalaulah kami ini ya Allah boleh kembali semula kat mana? Di dunia. Fanatabarra'a minhum, kami nak berlepas diri daripada mereka. Mereka ni ketua-ketua yang mereka pernah ikuti di dunia dulu. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami pada hari ini. Jadi masing-masing pakar-pakar nak berlepas diri lah. Orang yang ada dianggap sebagai ketua nak berlepas diri daripada pengikut-pengikut. Pengikut bengang dengan ketua,
dia pun nak berlepas diri daripada ketua dia. Maka sebab itu tuan-tuan, bila mana kita nak mengikuti seseorang, pastikan orang yang kita ikuti itu adalah orang yang benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Bukan orang yang membawa kita kepada Jahannam. Jadi kena cek tengok tak boleh jadi hujah. Kenapa awak buat? Dah dia buat, tak boleh. Kerana semua kita, Allah Subhanahu Wa Taala beri akal, Allah Taala beri mata, Allah beri telinga, dan kesemua itu merupakan alat-alat yang boleh kita guna untuk jadikan sebagai neraca timbangan di dalam kita membuat pilihan di dalam kehidupan. Mata diguna untuk dilihat, mata, telinga diberi untuk kita mendengar, hati diberi untuk kita boleh membuat timbangan mana betul mana salah, akal untuk fikir yang kita buat ni betul ke salah. Maka tidak boleh kita sembrono ataupun membabi buta ikut semata-mata, tidak boleh. Kena ada timbangan-timbangan yang sepatutnya. Jadi orang yang ada pemikiran yang kritis, bagus. Yang ni sentiasa ada dengar dan berfikir. Dan ada pemikiran-pemikiran yang timbul daripada apa yang dia dengar. Nah, sifat orang mukmin dia kena begitulah. Kerana orang mukmin, akal dia, hati dia adalah aktif, sentiasa berfikir. Dia tidak pasif. Lebih-lebih lagi kalau kita dengar ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya orang yang dengar ayat Quran, orang yang baca Quran, menjadikan seseorang itu pemikiran yang sangat kritis, sangat aktif, dan sentiasa dia akan berfikir, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Dan setiap pertanyaan kita terhadap apa yang kita baca biasanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita mula membaca satu helaian demi satu helaian, satu helaian demi satu helaian, setiap pertanyaan-pertanyaan kita. Ini sifat yang kena adalah dalam diri kita. Kalau tidak tuan-tuan, jadilah sebagaimana ayat yang Allah cerita dalam Quran, keadaan yang akan berlaku di hari akhirat nanti. Penyesalan di dunia menyelamatkan kita, tapi kalau penyesalan di hari akhirat sama sekali tidak akan melepaskan kita daripada azab api neraka. Tengok kata Allah, kadzalika, begitulah, yurihimullah, Allah memperlihatkan kepada mereka, a'malahum hasaratin alaihim, amalan-amalan buruk mereka, sehingga menyebabkan mereka merasa menyesal di atas perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi penyesalan yang berlaku di hari akhirat itu, adakah melepaskan mereka daripada neraka? Allah jawab, kata Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan tergolong di kalangan orang yang dikeluarkan daripada api neraka. Kenapa tuan-tuan? Kerana penyesalan itu berlaku di hari akhirat. Kita berhenti dulu azan, dan nanti kita sambung balik. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-mushrik. Okey, seterusnya tuan-tuan, ayat 168 ini berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia supaya makan yang halal dan jangan makan yang haram, termasuk juga jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Kita nak, kerana mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu adalah sebahagian daripada bisikan-bisikan syaitan. Sebagai contoh, Yahudi dia mengharamkan makan unta dan susu unta. Nanti kita akan baca ayat dia. Adakah ada contoh daripada Allah Ta'ala mengharamkan unta? Tidak ada. Dalam Taurat tidak ada, dalam Injil tidak ada, dalam Zabur tidak ada, dalam semua suhuf-suhuf yang Allah turun kepada Nabi-Nabi dahulu pun tidak ada contoh pengharaman makan unta. Tapi Yahudi kata haram makan unta. Ini rekaan dalam hukum, tidak dibenarkan dalam syarak. Maka ayat ni adalah sebagai satu teguran
kepada manusia supaya apa sahaja yang Allah Ta'ala halalkan, makan. Dan jangan kita pandai-pandai menghalalkan sesuatu yang jangan kita pandai-pandai mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ya Yuhannas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Makanlah apa yang ada di atas muka bumi itu yang halal lagi baik. Jadi yang halal ni makan. Jangan kita macam-macam. Ada orang dia kata tidak boleh makan daging merah. Kalau makan daging merah dalam proses nak menyucikan hati, maka tidak sempurna proses penyucian hati. Ini batil. Bukan begitu. Ataupun ada orang dia kata kita dalam proses nak membersihkan hati, jangan sentuh apa sahaja binatang-binatang. Kita makan sayur-sayuran sahaja, nasi sahaja. Ini pun juga tuan-tuan batil, tidak ada dalam agama. Ataupun satu orang kata jangan makan daging banyak. Kalau makan daging banyak gelap hati. Atau jangan makan daging banyak, nanti nafsu kuat. Ini semua tuan-tuan, apabila dia nisbah kepada agama, ini adalah sesuatu yang batil dan tidak menepati dengan Quran. Karena tidak pernah diajar dalam agama perkara sedemikian. Sesuatu yang haram, dia mesti jelas pengharamannya. Siapa yang haram? Allah sendiri yang mengharamkannya. Sebagaimana kita akan baca nanti pada ayat 173. Ayat 173, pengharaman yang Allah sendiri beritahu sesuatu yang haram untuk dimakan. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang jelas daripada Allah, maka jangan kita pandai-pandai. Di Indonesia dia ada satu yayasan, dan sudah masuk ke Malaysia, dan pelajar-pelajar dia sudah convocation. Maknanya dah khatam pengajian. Subhanallah. Berapa kohort tak pastilah. Tapi dah khatam, dah telah dapat ijazah daripada guru, dan telah dianggap sebagai alumni daripada yayasan tersebut. Di antara pengajaran utama mereka apa dia? Yakni penyucian diri tanpa menyentuh apa sahaja makanan yang berdarah. Karena orang yang dalam proses penyucian hati, apabila dia sentuh makan darah, terputus. Tak boleh. Jadi hanya makan sayur, makan nasi dan sebagainya. Tuan-tuan, ajaran sebegini tak ada dalam agama. Tak ada dalam agama. Malahan ada fahaman-fahaman dalam masyarakat kita kan, tidak boleh makan organ dalaman. Makan organ dalaman menggelapkan hati, jadi benok hati dan sebagainya. Ada tak tuan-tuan? Tidak ada. Kerana Nabi sendiri makan hati. Ketika mana Nabi SAW sembelih kibas, kemudian seluruh kibas tadi Nabi korbankan tadi, Nabi telah sedekahkan, tapi Nabi ambil sebahagian daripada hati untuk Nabi masak dan makan. Tuan-tuan, tidak ada alasan dan hujah untuk orang yang mengatakan bahawa organ dalaman adalah sesuatu yang dilarang untuk dimakan. Boleh makan, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan kata tak boleh makan di atas faktor kesihatan, beres. Kenapa tak boleh makan? Dinasihati oleh doktor. Kalau makan boleh jam. Kalau makan cepat sikit masuk hospital dan sebagainya. Okey, beres, tak ada masalah. Tetapi jangan nisbah kepada agama. Nisbah kepada agama perlu kepada hujah dan juga dalil daripada nas. Begitu juga dulu dalam masyarakat kita, untuk pelajar-pelajar tahfiz Quran, tak boleh makan kepala ikan. Kesian budak-budak tahfiz tak boleh makan kepala ikan. Tuan-tuan, bukan kata kepala ikan, seekor ikan dia nak makan pun makanlah, tak ada masalah. Tidak ganggu pun hafalan Quran dia, tak ada kaitan langsung. Yang mengganggu hafalan dia tu, dia tengok macam-macam. Bukan makan kepala ikan tu. Jadi makanan tersebut adalah halal. Maka tidak ada sebab makanan yang halal itu
merosakkan hafalan Al-Quran. Ini semua di antara perkara-perkara yang tidak mendapati pun. Tak boleh tu. Kalaulah kita mengharamkan sesuatu yang halal, ianya adalah sebahagian daripada bisikan-bisikan syaitan. Maka Allah kata, wala tattabi'u, janganlah kamu ikuti khutuwati syaitan, jejak langkah syaitan. Yani janganlah kamu ikuti segala bisikan-bisikan yang dimainkan oleh syaitan untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya syaitan itu lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang jelas lagi nyata. Malahan Allah kata, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Syaitan dia menyuruh kamu melakukan perkara buruk dan juga keji. Malahan orang yang mengatakan haram sesuatu yang halal, Allah kata, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan. Kerana soal halal dan haram, dia bukan milik manusia, bukan. Soal halal dan haram milik Allah. Allah Ta'ala sahaja yang boleh menetapkan sesuatu itu haram ataupun halal. Para ulama hari ini ketika mana mereka mengeluarkan hukum halal ataupun haram, bukan semata-mata daripada akal mereka, tetapi mereka sandarkan hukum yang mereka nak keluar tadi daripada nas-nas yang ada, sama ada melalui kaedah qiyas dan sebagainya. Maka barulah mereka keluarkan hukum. Sebagai contoh, seseorang mufti dia kata, haram mengambil dadah. Dadah tak ada dalam Quran, dadah tak ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana ulama berani keluarkan hukum haram mengambil dadah? Qiyas kepada hukum Allah Ta'ala mengharamkan khamar. Itu saja. Khamar diharamkan oleh Allah di antara illah atau sebab pengharaman, merosakkan otak, memabukkan, menimbulkan keadaan yang tidak baik dalam keluarga dan sebagainya. Maka ini adalah alasan-alasan pengharaman. Maka setelah dibandingkan sebab mengambil arak dengan mengambil darah itu hampir sama, maka ulama mengeluarkan hukum mengambil darah adalah haram. Boleh tuan-tuan? Jadi bukan hukum haram itu terletak di atas tangan para ulama, tidak. Karena asal halal dan haram adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengeluarkan pandangan berdasarkan kepada hukum yang sedia ada. Itu sahaja. Jadi insyaAllah kita berhenti situlah tuan-tuan. Jadi akan datang kita sambung ayat 170. Ayat 170 ni berkenaan dengan jangan menjadikan nenek moyang sebagai alasan kita mengamalkan sesuatu amalan. Kenapa awak buat amal ni? Dah nenek moyang saya buatlah. Allah tak bagi. Kerana kita ni ada akal, fikir dengan akal. Yang dibuat oleh nenek moyang kita tu kena tak dengan syarak? Kalau kena, silakan. Kalau tidak kena, maka sila hentikan amalan tersebut sekiranya tidak menepati syarak Quran atau syarak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan baca pada pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita hidayah dan taufik untuk kita amal dan sampaikan insya-Allah. Contoh ada soalan nak tanya? Ada soalan? Tak ada? Petua? Petua boleh. Kalau petua ni boleh. Tetapi biasanya dia kena tengok juga petua tu lah. Ada petua yang boleh diterima dan ada petua yang tak boleh diterima. Kena tengok. Sebagai contohlah, kalau petua kata begini, jangan lalu di bawah ampaian, pendek umur. Ini petua ni kena tinggal. Kerana pendek umur tu tak ada kaitan dengan ampaian tu.
Betul tak? Ataupun jangan panggil orang daripada tingkap. Cepat mati kata dia. Ini pun petua ni kena tinggal. Tak? Tapi kalaulah petua-petua contoh, kalau kita sembelih, mesti pastikan ketika haiwan tersebut sedang melepaskan nyawa dia, baru kita hantam kita punya pisau. Petua ni boleh pakai kerana ada hujah, ada alasan. Kerana apabila kita sembelih dalam keadaan dia sedang sedut nafas, kemungkinan darah yang sepatutnya keluar tadi tidak sempurna pula. Boleh jadi. Tapi kalau kita sembelih ketika dia sedang lepaskan nafas dia, kita potong, maka darah boleh jadi akan keluar dengan sepenuhnya dan menyebabkan daging yang kita makan tadi sedap dan bagus dimakan. Apa tu begitu, tak ada masalah. Kerana dia boleh dikaitkan dengan hujah, yakni alasan kenapa petua tadi dikatakan sebegitu. Boleh tuan-tuan saya kahwin dengan orang Cina. Cina ni tuan-tuan terlalu banyak petua. Sebab itu Cina dia sangat mengikat diri dia dengan petua. Untuk kenapa dia nak ikat diri dengan petua? Kerana nak buang suih. Kerana bagi orang Cina, kalau suih ni ada dalam hidup, memang tak boleh hidup. Maka sebab itu dia sangat jaga petua-petua yang karut marut. Tapi bila mana saya datang dalam keluarga, saya beritahu satu-satu, alhamdulillah semua petua tu telah ditinggalkanlah. Asalnya dulu saya kahwin, memang kena marah saya selalu. Saya lalu buat ampayan, mak mentua saya. Dia kata, astaghfirullahalazim, Sabri, jangan lalu buat ampayan tu. Pendek umur kau nanti. Dia tuan-tuan, dia orang Cina. Tapi bila dia telah hidup dengan Quran, alhamdulillah, Quran tadi menjadi panduan dan pedoman dalam hidup dia, bahawa yang jaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh je Okey, ada soalan lain? Betul. Tak ada tak ada, kita berhenti insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.